Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Idahul Bab ke surat 64. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kata dia, bermula yang terlebih hampir daripada segala awliya pada nikah itu bapaknya, bapak perempuan. Kita masih lagi dalam perbahasan berkaitan dengan tertib susunan para wali untuk nikah seorang perempuan. Maka kita sambung perkitab Kasyfun Niqab kita, satu topik yang seterusnya tak habis lagi tu, iaitu hasyiah nasab. Tidak boleh menikahkan perempuan yang kecil sama ada masih dara ataupun janda. Jadi kita dalam keluarga ataupun keturunan ni ada tiga. Pertamanya usul, keduanya furu', ketiganya hasyiah dia panggil. Bukan hasyiah syarah atas syarah kitab tu. Jadi hasyiah ni terkena kepada mak saudara, contohnya mak saudara belah bapa, mak saudara belah ibu. Tu antaranya hasyiah. Kalau usul makna pak dan sebagainya. Kalau furu' anak cucu cicit. Sekarang ni boleh ke tak mak saudara tu menikahkan perempuan yang kecil, makna anak saudara dia yang kecil dan masih dara ataupun janda? Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa tidak boleh hasyiah nasab seperti bapa saudara ataupun saudara lelaki. Dia hasyiah dua lah. Bapa saudara belah bapa ke belah ibu ke, tapi kalau kat sini bapa saudara belah bapa lah. Sebab bapa tu dia tu wali. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan bapa semuanya boleh dikaitkan dengan bapa. Jadi sekarang ni bapa saudara, yakni bapa saudara bagi bapa. Bapa saudara sebelah bapa. Tu. Ataupun saudara lelaki, makna adik-adik dia, abang ataupun adik, ataupun hasyiah juga. Sama ada seibu sebapa ataupun sebapa. Menikahkan perempuan kecil tersebut, sama ada perempuan itu berada dalam keadaan dara maupun janda. Hal ini berlaku kerana mereka bukannya berada pada makna bapa dan datuk. Jadi mereka ni tak boleh kahwinkan. Sebab apa? Betul tu. Betul lah, tidak boleh. Sebab apa? Sebab hal ini berlaku kerana mereka bukannya berada pada makna bapa dan datuk. Kerana bapa dan datuk ni dia wali mujbir. Jadi yang ada pada makna bapa dan datuk ni habis bitahi hakim lah. Hakim ataupun sultan. Jadi hasyiah tidak termasuk di kalangan orang yang pada makna bapa ataupun datuk. Bukan itu sahaja, bahkan tidak datang sama sekali nas daripada Al-Quran ataupun hadis berkaitan kebolehan dan keharusan tersebut. Yang ini keharusan hasyiah menikahkan anak saudara mereka. Dapat difahami daripada nas yang telah dikemukakan bahawa orang yang berada jauh daripada saudara lelaki dan bapa saudara sebelah bapa seperti anak-anak mereka berdua. Anak-anak daripada
abang kita, anak daripada adik kita, anak daripada saudara kita, bapa saudara kita, mana sepupu. Dan orang yang memerdekakan hambanya terlebih utama pada tertegahnya mereka untuk menikahkannya. Itu lebih-lebih lagi lah. Jadi kalau dia kata hasyiah nasab pun tidak boleh menikahkan anak saudara ataupun saudara mereka sendiri, apatah lagi anak-anak bagi mereka dan cucu-cucu mereka. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj bahawa mereka tidak boleh menikahkan perempuan yang kecil tersebut sama ada perempuan tersebut berada dalam keadaan dara ataupun janda, dan sama ada perempuan tersebut berakal ataupun gila. Jadi umum. Tidak boleh secara mutlak sama ada berakal ataupun gila, sama ada janda ataupun dara. Hal ini berlaku kerana hanya sahaja perempuan ini jika hendak dinikahkan oleh orang lain memerlukan keizinan perempuan tersebut, sedangkan izin daripada perempuan izin daripada perempuan kecil tidak dikira pada syarak saat usianya masih kecil. Tu kita dah bahas dulu. Jadi seperti mana wali mujbir boleh ke tak menikahkan anak dia yang janda, yang kecil. Jawabnya tak boleh. Sebab apa? Sebab nak kata kahwin paksa, dia tu janda. Janda tidak boleh ada mujbir. Nak kata minta izin, budak kecil tu masih lagi kecil. Jadi syarak tidak diiktibarkan dia, tidak diiktibarkan izin daripada kanak-kanak yang kecil. Jadi kena tunggu besar juga, kena tunggu besar dan dapat izin barulah boleh nikahkan dia. Ni satu topik hasyiah mana tidak boleh untuk menikahkan anak saudara ataupun saudara mereka sendiri, sama ada mujbir sama ada gila perempuan tu ataupun berakal ataupun dara ataupun janda. Perempuan kecil yang tiada wali yang khas untuknya. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash bahawa perempuan yang kecil jikalau tiada sama sekali baginya wali yang khusus, maka tidak boleh dinikahkannya sehingga dirinya telah baligh. Khususnya contoh bapak dia ataupun datuk dia memang tak ada. Dah lagu mana? Mestilah dinikahkan selepas mereka baligh. Adapun menurut Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala menyatakan bahawa harus bagi qadi menikahkannya apabila telah mendapat keizinan daripada sultan pada menikahkan budak perempuan yang kecil. Tu mazhab Abu Hanifah. Makna sekarang ni mazhab Syafi'i walaupun qadi sekalipun tak boleh sehinggalah dia telah baligh. Ini suatu hikayat. Para qadi negeri Syam telah memberi izin untuk menikahkan perempuan-perempuan yang kecil pada demikian waktu kepada mereka bermazhab Hanafiyah. Okey. Ni aku cerita lah ni sikit. Di Syam tu ada qadi-qadi, dia kata boleh perempuan-perempuan yang kecil ni dinikahkan kepada mereka yang bermazhab Hanafiyah. Sebab mazhab Hanafi dia kata tadi boleh kalau sultan beri izin. Apabila pada adatnya tidak ada sama sekali pada negeri tersebut melainkan seorang qadi yang bermazhab Syafi'iyah, maka Ibnu Sina bukan Ibnu Sina tu kan, Ibnu Sina telah memberi izin kepada qadi Damsyik sekali bagi seorang sekali. Bukan dua kali. Sekali bagi seseorang yang bermazhab Hanafiyah pada menikahkan seorang perempuan budak kecil. Jadi dia kata apabila pada adatnya tidak ada sama sekali pada negeri tersebut melainkan seorang qadi yang bermazhab Syafi'iyah, maka Ibnu Sina telah memberi izin kepada qadi Damsyik. Qadi Damsyik itulah yang dekat Syria tu, dekat Syam tu. Sekali, beri izin sekali saja bagi seseorang yang bermazhab Hanafiyah pada menikahkan seorang perempuan budak kecil. Mana ikut mazhab Syafi'i tak boleh, tapi dia qadi mazhab Syafi'i memberi keizinan kepada qadi Damsyik bagi seseorang yang bermazhab Hanafiyah pada menikahkan seorang perempuan budak kecil. Sebab mazhab Syafi'i kata tak boleh. Dia beri izin kepada seseorang yang bermazhab Hanafiyah, qadi itulah, qadi yang mazhab Hanafiyah, untuk menikahkan seorang budak kecil. Sebab mazhab dia tak boleh. Maka kes tersebut disampaikan kepada qadi Kamaluddin At-Taflisi Asy-Syafi'i dan beliau membatalkan pernikahan tersebut. Dia kata tak sah izin tu. Beliau menulis satu kitab berkaitan masalah tersebut. Kemudian Abu Syamah telah menulis satu kitab untuk mengkritik yang semula. Pula dah. Beliau menyebutkan bahawa Syekh Izzuddin telah berfatwa bahawa pernikahan tersebut tidak batal. Tidak batal. Syekh Wasub mengirakan sebagai suatu kemusykilan terhadap perkara terhadap perkataan terhadap perkataan Syekh At-Taflisi. Mana yang dia kata batal tu? Dia anggap itu satu kemusykilan, iskal. Kenapa batal?
Syekh At-Taflisi telah berpegang kepada pandangan menyatakan bahawa tidak halal dan tidak boleh bagi orang yang bermadhab Asy-Syafi'iyah memberi keizinan pada menikahkan seorang perempuan yang kecil pada seseorang yang bermazhab Hanafiyah. Jadi menurut Syekh At-Taflisi, dalam mazhab Syafi'i tak boleh kita qadi ni beri izin kepada seorang perempuan untuk dinikahkan dengan seseorang yang bermazhab Hanafiyah, yang mana mazhab Hanafi tadi kita kata boleh. Boleh kalau sultan beri izin kepada qadi untuk menikahkan seseorang yang masih kecil. Sekarang ni berlaku khilaf lah. Adakah boleh seseorang qadi itu memberi keizinan kepada qadi lain untuk menikahkan seorang perempuan dengan orang yang bermazhab Hanafi, atas mazhab Hanafi ataupun tidak? Jadi inilah berlaku perdebatan. Ada yang kata boleh sah, ada yang kata tak sah. Ikut dia lah, ni satu hikayat saja. Kalau ikut kita mazhab Syafi'i tak boleh lah. Nak kata qadi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dia menikahkan seorang budak kecil. Adapun mazhab Hanafi boleh. Kata Imam Abu Hanifah boleh kalau mendapat keizinan daripada sultan. Habis. Itu ada segelintir kampung contoh mazhab Hanafi. Yang nak kahwin kan kena mazhab Hanafi kan, qadi. Qadi nak kahwin mazhab Hanafi, qadi dengan mazhab Hanafi. Qadi yang qadi mazhab tak kisah, cumanya hukum yang akan berlaku tu lah. Kalau orang yang penduduk tu mazhab Syafi'inya, dia kena berlaku mazhab Syafi'i ya. Ikut disiplin itulah. Tu yang berlaku khilaf ni. Boleh ke tak berizin untuk dia kahwin dengan orang mazhab Hanafi tu, yang dengan cara menghalalkan apa yang dalam mazhab Hanafi. Jadi khilaf. Cara mengetahui perempuan yang dara meredai dirinya dinikahkan. Syekh Adamiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa berlaku persisihan pandangan ulama berkaitan cara memastikan perempuan yang dara tersebut meredai dirinya dinikahkan kepada beberapa pandangan. Ni tanda-tanda alamat perempuan dara redha dirinya dinikahkan. Ada beberapa pandangan. Apa tanda dia? Pertama, pandangan yang asah, memadai dengan senyapnya perempuan yang dara tersebut. Ini ma'ruf. As-sukut alamatur ridha. Diam itu alamat redha. Hal ini berlaku kerana berdasarkan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lepas, iaitu perempuan yang dara tersebut boleh disuruh bernikah dan keizinannya itu berdasarkan diamnya. Ini berlaku jikalau perempuan tersebut telah baligh, sama ada perempuan tersebut mengetahui bahawa diam itu merupakan keizinan kepada wali untuk menikahkannya ataupun tidak. Walaupun dia tak tahu. Diam tu sebenarnya izin. Tapi diiktibarkan diam tu sebagai tanda dia tu redha untuk dinikahkan dah. Ini berbeza dengan Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala bahawa disyaratkan perempuan tersebut mengetahui bahawa diamnya itu menunjukkan keizinan dan redha. Imam Ibnul Munzir dia mensyaratkan, perempuan tu kena tahu, baru sah kata itu izin. Tapi pandangan mu'tamad tidak perlu dia tu tahu, asalkan dia memang izin. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa memadai dengan diam adalah kerana perempuan yang dara tersebut sangat malu untuk bercakap. Itu asal dia. Jadi kalau orang dara yang tak malu bercakap depan ajnabi ni, tak tahulah dia ni dara pasien mana. Yang keduanya, semestinya memerlukan kepada bercakapnya secara jelas seperti mana perempuan janda. Ini pandangan kedua. Dia macam hukum perempuan janda. Imam Al-Haramain berkata bahawasanya ini merupakan kias kepada perempuan yang janda. Jadi pandangan A berdasarkan hadis, pandangan B berdasarkan kias. Jadi kias tu sebahagian daripada hukum juga. Sebahagian daripada dalil. Yang seterusnya, yang ketiga, tidak memerlukan kepada meminta izin kepadanya. Bahkan apabila terjadi yang akad nikah dalam keadaan perempuan tersebut hadir dan dia tidak mengingkarinya, maka demikian itu merupakan redha daripadanya. Jadi pandangan ketiga kata dia kahwinkan. Dia kahwinkan juga. Dia mari. Dah dia tak ingkar, dia tak buat apa. Senyap itu ya. Kira izin lah tu. Ini beberapa peringatan. Pertama, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan majoriti para ulama telah menyatakan bahawa izin perempuan yang dara itu ialah diamnya. Imam Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala telah mengaitkannya dengan bahawa perempuan tersebut perlu mengetahui bahawa diamnya itu menunjukkan redha. Itu Imam Ibn Munzir tadi disebutlah. Pandangan tersebut merupakan suatu pandangan yang baik, akan tetapi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahawa perkara tersebut tidak menjadi syarat sama sekali menurut majoriti ulama. Jadi khilaf, adakah syarat perempuan ni perlu tahu
diamnya itu satu alamat untuk boleh dinikahkan ataupun tidak, majoriti ulama kata tak payah. Tak payah perempuan tu tahu diam itu sebahagian daripada alamat redha. Tapi Imam Ibn Munzir dan sebahagian minoriti ulama sebut perlu syarat juga perempuan tu tahu bahawa diam itu merupakan izin. Peringatan kedua, tempat perselisihan pandangan berkaitan dengan izinnya perempuan yang dara tersebut untuk menikahkannya ialah berlaku hanya kepada wali yang bukan mujbir sahaja. Contohnya, apa nama tu? Pak saudara dia nak nikahkan dia ke. Kalau lepas datuk tak ada, mak tak ada, ibu tak ada, bapak tak ada, ikut tertib wali je lah. Semua tak ada, kecuali pak saudara dia. Pak saudara dia bukan wali mujbir. Jadi nak nikahkan dia, nak nikahkan anak dara tu, jadi perlu pada izin. Maka iktibar izinnya hak tadi tu. Jadi pada yang khilaf ni, iktibar izin A ke B ke C itu hanya pada bukan mujbir sahaja. Adapun wali mujbir, maka diamnya perempuan dara tersebut memadai tanpa berlaku khilaf. Memadai juga perempuan yang dara tersebut diam jika walinya itu seorang hakim. Memadai mana cukup sah. Perempuan dara tu diam bila walinya itu seorang hakim. Wali yang bukan mujbir lah. Wali yang bukan mujbir, bukan hakim, dia nak nikahkan orang yang di bawah kewaliannya, maka boleh dengan syarat diam memadai dah tanpa khilaf. Apabila memadai dengan diamnya perempuan yang dara tersebut sebagai tanda dirinya redha, maka tercapai juga tujuannya apabila perempuan tersebut ketawa ataupun menangis. Menangis kegembiraan lah, ketawa seronok pula. Namun begitu jika disertakan dengan siyah iaitu suara malu yang kuat ataupun menampar akan pipinya, maka perkara tersebut tidak dinamakan sebagai mendapat keredaan perempuan yang dara tersebut. Kalau disertai dengan siyah, satu istilah kepada suara yang malu, yang kuat, dan juga menampar akan mimpi ataupun menampar pipinya sambil ketawa atau menangis, mana tak redha lah tu. Tu satu istilah lah, as-siyah. Peringatan ketiga, semua perkara yang dibahaskan ini hanya nisbah kepada menikahkannya bersama seorang lelaki yang sekufu dengan mahar mithil. Yang kata bahas ni, yang kita bahas ni ialah nisbah kepada menikahkan seorang perempuan bersama seorang lelaki yang sekufu dengan mahar mithil. Maka jikalau lelaki tersebut bukannya sekufu dengan perempuan, maka perlu mensyaratkan penjelasan anak dara tersebut dengan izin berlaku perselisihan pandangan ulama. Begitu juga jikalau dengan selain mahar mithil atau dengan selain mata wang negerinya, maka berlaku perselisihan pandangan ulama juga sama ada memadai untuk mengetahui redanya dengan diam ataupun tidak. Seperti mana disebutkan oleh Imam Al-Imrani dalam Al-Bayan, Syarah Al-Muhadzab dan Fatawa Al-Baghawi. Jadi yang kata iktibar izin ni bila ni? Bila dia nak dinikahkan dengan seorang lelaki sekufu yang dibayar dengan mahar mithil sahaja. Kalau dia tu tidak sekufu, ataupun dia tu dibayar dengan selain mahar mithil, ataupun dibayar dengan selain daripada wang mata negeri dia, maka berlaku khilaf adakah diam itu diiktibar sebagai redha ataupun tidak. Yang tiga tadi tu lah. Yang khilaf tiga tadi tu. Adapun yang kalau dah kalau tadi wali mujbir nikahkan dengan orang yang sekufu, tu tak ada apalah, tu iktibar diam saja sudah memadai tanpa khilaf. Yang khilaf ni ialah wali yang bukan mujbir nak nikahkan dia, ataupun dengan seorang lelaki yang tak sekufu, ataupun dengan bayaran bukan mahar mithil dan sebagainya. Hukum wali menikahkan anak perempuannya yang dara dengan lelaki yang tua, ataupun terpotong anggota, ataupun buta dan sebagainya. Berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan berlaku fasakh ataupun tidak apabila wali menikahkan anak perempuannya yang dara dengan seorang lelaki yang sangat tua, ataupun lelaki yang terpotong dua tangannya, ataupun lelaki yang terpotong dua kakinya, ataupun lelaki yang buta, ataupun lelaki yang fakir, sedangkan perempuan tersebut kaya. Senang ceritanya, hukum wali menikahkan anak perempuan yang dara dengan orang yang tak sekufu. Berlaku fasah ataupun tidak selepas daripada tu, khilaf. Pandangan Syekh As-Samiri rahimahullah, jikalau wali berbuat sedemikian, maka terjadi fasah pernikahannya. Tak jadilah. Pandangan kedua, Syekh Al-Imrani rahimahullah kata kebarangkalian tidak berlakunya fasah dalam pernikahan tersebut. Jadi khilaf, berlaku fasah ataupun tidak. Sebab dia menikahkan perempuan yang tak sekufu dengan dia. Orang yang sangat tua, orang yang terpotong anggota, sedangkan perempuan tersebut anggota dia sempurna.
dengan orang yang buta sedangkan orang tersebut tidak buta. Habis. Cara wali bercakap untuk minta izin kepada perempuan. Syekh Adamiri rahimahullahu taala telah menyatakan bahawa jikalau seseorang berkata, aku nikahkan engkau dengan seorang lelaki, maka memadai pada izin menurut pandangan asah. Hal ini berlaku kerana tidak disyaratkan menentukan siapa suaminya pada izin menurut pandangan asah. Jadi dia kata, macam mana nak cakap yang kata perempuan, kita nak minta izin pada perempuan ni? Macam mana sirah ucapan wali untuk minta izin dia ni nak nikahkan dia dengan seorang lelaki? Jadi memadai dah kalau dia kata, aku nikahkan engkau dengan seorang lelaki, tanpa ta'inkan nama. Kalau ta'in nama lagi mimbabil aula lah. Kalau tak ta'in nama, diiktibar izin. Diiktibar dah izin kalau perempuan tu senyap dan sebagainya. Sekadar kata, aku nak nikahkan engkau dengan seorang lelaki. Sudah dah tu. Apatah lagi kalau ta'in. Lagilah itu minta izin. Bertanya keizinan bernikah kepada perempuan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah berkata bahawa jikalau seseorang berkata kepada perempuan tersebut, adakah harus aku menikahkan engkau? Ataupun engkau izinkan. Kemudian perempuan tersebut berkata, kenapa tidak aku haruskan? Ataupun kenapa tidak aku izinkan? Tanya dengan tanya, istifham dengan istifham. Niscaya memadai pada iktibar izin. Hal ini berlaku kerana perkara tersebut memberikan kefahaman bahawa perempuan tersebut telah mengizinkannya. Walaupun istifham dibalas dengan istifham, tanda tanya dibalas dengan tanda tanya, juga diiktibarkan sebagai izin. Sirah-sirah izin daripada pihak perempuan. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa terdapat pelbagai lafaz izin yang zahir pada orang perempuan tersebut. Jikalau perempuan tersebut mengatakan, aku redha dengan orang yang ibuku redha kepadanya, ataupun aku redha dengan orang yang ibuku pilih, ataupun aku redha dengan apa yang dibuat oleh bapakku, niscaya memadai pada menyatakan izin. Itu antara sirah-sirah yang menunjukkan lafaz izin itu terjadi pada pihak perempuan. Itu lah contoh dia. Aku redha dengan orang yang ibuku redha, aku redha dengan orang yang ibuku pilih, aku redha dengan apa yang dibuat oleh bapakku. Itu semua sirah izin. Adapun jikalau perempuan tersebut mengatakan, aku redha jikalau ibuku redha. Ataupun aku redha dengan apa yang dibuat oleh ibuku. Aku redha dengan apa yang dibuat oleh ibuku. Maka tidak memadai pada iktibar izin. Sebab apa? Hal ini berlaku kerana ibu tersebut bukan orang yang boleh mengakadkan orang lain. Itu hak pertama. Aku redha jikalau ibuku redha. Tadi hak atas tu, aku redha dengan orang yang ibuku redha. Hak ni, aku redha jikalau ibuku redha. Sikit dia punya beza tu. Tu satu. Apa nama tadi? Bukannya ibu tu bukannya orang yang boleh mengakadkan orang lain, dan terdapat unsur ta'liq pada sirah yang pertama. Jadi sirah yang pertama tu ada ta'liq, jikalau. Jadi tidak boleh dalam unsur izin ni ada ta'liq lah. Lepas tu yang kedua tu, aku redha dengan apa yang dibuat oleh ibuku. Tak boleh. Yang bolehnya aku redha dengan apa yang dibuat oleh bapakku, sebab itu sirah untuk mengakadkan nikah orang lain. Sedangkan ibu tu bukannya orang yang boleh mengakadkan nikah orang lain. Tu. Begitu juga tidak sah pada izin jikalau perempuan tersebut mengatakan, aku redha jikalau bapakku redha, melainkan perempuan tersebut maksudkan ialah aku redha dengan apa yang dibuat oleh bapakku. Sebab apa? Sebab sirah aku redha dengan apa yang dibuat oleh bapakku, dengan maksud bapakku boleh menikahkan aku dengan siapa-siapa. Nampak macam tak lebih kurang ya. Tapi ada dia punya perkara yang tersembunyi sebalik sirah tersebut. Kalau bentuk ta'liq tak boleh. Kalau bentuk aku redha dengan apa yang dibuat oleh ibuku, tak boleh. Sebab itu seolah-olah memberi izin kepada ibu dia untuk mengakadkan dia, sedangkan tidak boleh ibu dia mengakadkan nikah anak dia sendiri. Hukum pernikahan yang ditarik semula keizinan sebelum bernikah. Dia izin dah, lepas tu tarik balik. Syekh Adamiri rahimahullah telah menjelaskan bahawa apabila seseorang perempuan mengizinkan orang lain menikahkannya, kemudian ditarik semula keizinan tersebut semula bernikah, maka tidak sah pernikahan tersebut jikalau diteruskan. Maka jikalau berlaku selepas pernikahannya dan sebelum perempuan tersebut mengetahuinya, maka berlaku persisian pandangan ulama terhadap sahnya pernikahan tersebut. Jadi sekarang ni dia izin, sebelum akad dia tarik balik. Maka kalau nikahkan dia pun tidak sah. Kerana apa? Kerana tak dapat izin. Ni wali selain mujbir. Yang kita kata izin-izin ni wali selain mujbir. Maka kalau lepas akad nikah dah,
Dan sebelum perempuan tersebut mengetahui kata dia ni dah dinikahkan dengan seorang lelaki lain, dan dia pun tarik semula keizinan tersebut, adakah batal ataupun tidak dia punya pernikahan? Khilaf. Ada yang kata sah, ada yang kata batal. Tu. Menikahkan perempuan yang bisu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah telah menyatakan dalam Tuhfah bahawa jikalau perempuan tersebut bisu dalam keadaan tidak ada isyarat yang boleh difahami, ataupun perempuan yang bisu dalam keadaan tidak boleh menulis sama sekali, maka berlaku taraddud pada gurunya, iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Taraddud ni mana tak tahu jawapan dia apa. Hukum dia macam mana. Bahkan Syekh Said Umar dalam hasyiahnya atas Tuhfah menyatakan bahawa taraddud pada dua masalah tersebut masyhur berlaku pada Imam Al-Azra'i rahimahullahu ta'ala. Tak ada jawapan. Ada persoalan yang tidak tahu jawapannya. Ulama pun taraddud. Jadi kalau orang biasa tidak taraddud tu, kalau taraddud tu biasa lah. Para ulama taraddada fi hadhihi al-mas'alah. Biasa dah. Kalau peka ni. Orang yang paling berhak menjadi wali mengikut susunan. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa orang yang paling berhak menjadi wali bagi seorang perempuan ialah bapaknya. Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah dalam Nihayatul Muhtash dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfah telah menjelaskan bahawa bapaknya itu merupakan orang paling berhak dalam bab kewalian antara semua susunan wali tersebut. Bapaklah yang paling menyayangi. Itu ilah dia. Kenapa orang yang paling berhak ikut tertib wali ialah bapak? Kerana bapak tu dari sudut kasih sayang tu lebih aula daripada datuk dan orang yang di bawahnya. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian maka nenek bagi perempuan. Kata musannif neneknya. Yakni datuknya. Nenek mana datuk? Bukan nenek mana perempuan tu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash bahawa datuk itu seperti bapak ketika ketiadaan bapak perempuan tersebut. Jadi datuk boleh gantilah bila bapak perempuan tak ada. Jika tiada datuknya, maka bapak kepada datuknya. Dia panggil moyang tu. Dan ke atas. Kerana baginya ada hak kewalian dan asabah. Asabah ni istilah faraid lah. Mengaji faraid tahulah asabah tu. Sini pun ada asabah. Muka surat muka surat 68 tu, tu ada tu. Tertib asabah mu'tiq. Mu'tiq tu orang yang merdeka kan. Tu tertib asabah. Yang asabah tu dia istilah faraid. Maka didahulukan atas orang yang tiada padanya melainkan asabah. Jadi datuk dan ke atas ni dia sebahagian daripada asabah. Kemudian maka tarat nenek, tarat datuk, kemudian maka saudaranya, saudara perempuan yang seibu sebapa. Contoh abang ataupun adik dia. Kata musannif saudaranya yang seibu sebapa, kemudian maka saudaranya yang sebapa. Kemudian maka saudaranya perempuan yang sebapa. Didahulukan seibu sebapa dulu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughni telah menjelaskan bahawa didahulukan saudara lelaki selepasnya adalah kerana ia berada di bawah kedudukan sebagai bapa. Mana dia bawah bapa. Contoh dalam keluarga tu. Contoh bapa kan, bapa namanya Ali contohnya. Usul dia siapa? Datuk. Furuk dia siapa? Anak dia. Jadi antara anak dia yang selain perempuan tu saudara dia sendirilah. Itu saudara perempuan tu. Maka saudara lelaki seibu sebapa lebih terdekat, kemudian saudara sebapa sahaja. Dari sudut kedekatan dengan perempuan tu. Imam Malik rahimahullah ta'ala telah mendahulukan kedudukan saudara lelaki ke atas datuk kandungnya. Jadi kalau Imam Malik kata bapa, kemudian selepas beratu saudara lelaki baru datuk. Kita bapa, datuk dan ke atas barulah saudara lelaki. Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitan dengan keutamaan saudara lelaki seibu sebapa ke atas saudara lelaki sebapa. Ada beberapa kelebihan. Ada dua. Pertama, didahulukan saudara lelaki seibu sebapa ke atas saudara lelaki sebapa menurut pandangan Azhar. Hal ini berlaku kerana bertambah dekatnya dan bertambah kasih sayang yang berbanding saudara lelaki sebapa sahaja. Jadi sudut kasih sayang. Asy-syafaqah. Sebab tu atas pandangan Azhar, saudara lelaki seibu sebapa lebih diutamakan daripada sebapa kerana asy-syafaqah dari sudut kasih sayang tu lebih tinggi. Pandangan ini turut disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Al-Muzani rahimahumullahu ta'ala. Kedua dah. Pandangan kedua.
Kedua-duanya sama sahaja dari sudut kedudukan. Sebapak ke seibu sebapak sama. Hal ini berlaku kerana kerabat ibu tidak masuk sama sekali pada perempuan tersebut dalam bab nikah. Kerana bahawasanya ia tidak memberi faedah terhadap kewaliannya. Jadi buat apa seibu sebapak? Seibu sebapak ke samalah. Sebab seibu, ibu tu tak kira dalam bab kewalian ni. Jadi bila kita tolak ibu tu, jadi kira sebapak belaka, jadi sama. Ini berbeza jikalau bersangkut paut dengan harta pusaka. Harta pusaka barulah diasingkan sebab dia ada pembahagian itu. Maka sesungguhnya saudara lelaki daripada sebelah ibu mewarisi hartanya. Pandangan ini dikelolakan ataupun diketengahkan oleh pandangan qadim Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughnil Muhtaj bahawa berdasarkan pendapat Al-Har, apabila saudara lelaki seibu sebapak dengannya itu menghilangkan dirinya, maka tidak boleh saudara lelaki sebapak dengannya itu menikahkannya. Bahkan yang boleh menikahkannya itu iaitu sultan atau pengganti sultan. Jadi kalau dia ada abang kandung seibu sebapak dengan abang kandung sebapak, tiba-tiba abang kandung seibu sebapak hilangkan diri. Adakah abang kandung sebapak ni boleh ganti? Tak boleh. Kena sultan ataupun berganti sultan. Kerana boleh jadi abang dia yang seibu sebapak tadi masih hidup. Kecuali sehari ada masalah, kalau dah yakin mati ataupun ada tanda-tanda dia dalam hati, barulah pindah kepada saudara kandung sebapak sahaja. Begitu juga berlaku perselisihan para ulama pada dua anak lelaki bagi saudara lelaki. Dua bapak saudara dan dua anak lelaki bagi bapak saudara. Apabila salah seorang daripada mereka berdua daripada si ibu sebapak dan seorangnya lagi daripada sebapak sahaja. Ni khilaf. Jadi khilaf kata khilaf hak tadi itulah. Si ibu sebapak dengan sebapak dari sudut perbandingan tu, hak tu berlaku pada mana? Pada anak lelaki bagi saudara lelaki. Mana anak menakan lah. Anak menakan tu kena anak menakan si ibu sebapak ke sebapak? Mana afdal? Si ibu sebapak. Ada yang kata sama saja. Begitu juga pada dua bapak saudara. Yang ni anak lelaki bagi dua bapak saudara. Siapa dia tu? Sepupu lah. Sama ada sepupu tu si ibu sebapak ke? Ataupun sepupu sebapak saja. Adakah dia tu sama? Pandangan kedua kata sama. Pandangan pertama kata sepupu si ibu sebapak tu itu lebih utama. Gitu lah. Dan dua anak lelaki bagi bapak saudara. Dua anak lelaki bagi bapak saudara. Samalah. Habis. Tadi dua bapak saudara tu lebih tu. Nak kata dua anak lelaki bagi saudara lelaki dan dua anak lelaki bagi bagi bapak saudara. Adakah dikira dari sudut seibu sebapak ataupun sebapak? Ada kata khilaf. Ada yang kata diutamakan seibu sebapak juga. Ada yang kata sebapak pun sama dengan seibu sebapak. Habis. Kemudian yang kelima. Kemudian maka anak saudara seibu sebapak. Saudara tak ada dah. Guna anak menakan pula yang seibu sebapak. Kemudian maka anak saudara sebapak hingga ke bawah. Hingga ke bawah ni mana? Cucu seibu sebapak. Cucu saudara seibu sebapak, cucu saudara sebapak, cicit saudara seibu sebapak, cicit sebapak. Gitu. Kata musannif anak saudara seibu sebapak, kemudian maka anak saudara sebapak hingga ke bawah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu taala telah menyatakan sebab didahulukannya berbanding yang lain, iaitu ia anak saudara seibu bapak tu lebih dekat daripada kedudukan sebagai bapak saudara. Lebih dekat kedudukan daripada kedudukan sebagai bapak saudara. Mana bapak saudara lagi jauh lah. Bapak saudara lagi jauh sebab kita sekarang ni kita selepas bapak, selepas datuk, saudara kita yang lebih dekat dengan saudara kita ialah anak saudara kita lah. Kalau bapak saudara tu nisbah bapak punya adik tu ataupun punya abang, jauh lagi. Kemudian nombor 7 pula, tak ada anak saudara. Kemudian maka mamak perempuan. Mamak ni bukan mamak tu tu bapak saudara. Bapak saudara saudara mamak perempuan ini saudara seibu sebapak dengan bapaknya. Saudara seibu sebapak dengan bapaknya yang perempuan, yakni bapak saudara seibu sebapak. Bapak saudara seibu sebapak bagi bapaknya. Aduh.
Kemudian maka mamak perempuan yang sebapak dengan bapaknya. Mana seadik-beradik sebapak dengan bapaknya. Hingga ke bawah. Ke bawah. Nombor 3 tu dia. Yakni bapak saudara atau bapak penakan perempuan dari pihak bapaknya bapak perempuan. Itulah. Kemudian kata mu'alif, habis, tolong. Kemudian maka anak mamaknya, anak mamak ni sepupu lah. Anak bagi bapak saudaranya yang seibu sebapaknya dengan bapaknya. Jadi sekarang ni adik-beradik bapak dia ni seibu sebapak dengan bapak dia. Adik-beradik bapak dia ni seibu sebapak. Kemudian adik dia ataupun abang bagi bapak ni ada anak. Tu sepupu dia tu. Tu yang dipanggil anak bagi bapak saudara yang seibu sebapak dengan bapak. Tu Kemudian anak mamak yang sebapak dengan bapaknya, bapak perempuan. Anak bapak perempuan tu ada adik-beradik. Kemudian adik-beradik itu sebapak saja, bukannya seibu sebapak. Kemudian adik dia yang sebapak ataupun abang dia yang sebapak tu ada anak. Anak tu lah panggil sepupu dia. Sepupu yang sebapak saja. Hingga ke bawah. Hingga ke bawah ni makna cucu. Gitu lah. Cucu cicit. Cucu bagi datuk saudara. Gitu. Kemudian kasfun nikah kita. Kata musannif anak mamak yang sebapak dengan bapaknya hingga ke bawah. Mamak yang dimaksudkan di sini ialah bapak saudara. Imam Al-Imrani rahimahullah telah menyatakan dalam Al-Bayan Syarah Al-Muhadzab bahawa diutamakan bapak saudara bagi perempuan tersebut berbanding bapak saudara bagi bapak perempuan. Bapak saudara bagi perempuan lebih diutamakan daripada bapak saudara bagi bapak. Beza bapak saudara bagi perempuan mana adik-beradik bapak dia. Bapak saudara bagi bapak makna dia apa? Bapak saudara bagi bapak makna adik-beradik tok dia. Adik-beradik tok perempuan tu. Bayang sendiri lah. Tu. Menurun maksudnya. Bapak saudara bagi berbanding bapak saudara bagi bapak perempuan adalah kerana bapak saudara bagi perempuan tersebut menurun daripada datuk. Datuk ni jauh. Sedangkan bapak saudara bagi bapak perempuan tersebut menurun daripada menurun daripada bapak kepada datuk. Jadi datuk dengan bapak kepada datuk mana dekat lagi? Datuk maka diutamakan bapak saudara bagi perempuan, bukannya bapak saudara bagi bapak. Kemudian maka mamak bapaknya. Ni mamak bapak mana bapak saudara bagi bapaknya, bapak perempuan. Bapak perempuan punya pak saudara. Gitu. Seibu sebapak dengan bapak. Gitulah. Dia seibu sebapak. Seibu sebapak. Gitu Nombor 1, yakni bapak penakan bagi bapak perempuan itu. Pak penakan pak penakan bagi pak tu lah. Yakni bapak penakan yang seibu sebapak dengan nenek datuk perempuan itu. Dikatakan nenek penakan perempuan itu. Senang. Nenek penakan. Datuk penakan lah. Senang cerita nombor 11 ni, tok penakan. Kemudian mamak bapaknya yang sebapak dengan dia, dengan bapak. Begitu lah. Nombor 2, yakni tertib aturan asabah. Bukan. Nombor 2 dengan bapak bagi bapaknya. Sebapak ni dengan bapak bagi bapaknya. Tadi seibu sebapak. Ni tok menakan sebapak. Tadi tok menakan seibu sebapak. Tu Kemudian maka segala asabah perempuan seperti tertib pada pusaka. Ni pergi ke pusaka lah. Sama belakang ni pun ada juga tertib bagi mu'tib tu sama aturan dia. Cuma ubah mu'tib kepada perempuan. Asabah. Nombor 3, dia kata, yakni tertib aturan asabah ini mengikut aturan pada bab mengambil pusaka. Tuntutilah di sana. Okey. Kata kita Kasyfun Niqab. Kata musannif mamak bapaknya yang sebapak dengan dia. Dalam ad-dalil nasah telah menyatakan bahawa kemudian daripadanya ialah bapak saudara bagi datuknya. Bapak saudara bagi datuknya. Kemudian ini selepas daripada bapak saudara bagi bapak, lepas pada tu bapak saudara bagi tok pula. Bapak saudara bagi bapak dia panggil tok penakan. Bapak saudara bagi tok
moyang menakan lah. Allah. Kemudian bapa saudara bagi datuknya yang sebapa. Ikut turutan tu dan ke atas. Kemudian anak bagi bapa saudara datuknya yang seibu sebapa. Anak bagi bapa saudara datuknya yang seibu sebapa. Tadi anak bagi bapa saudara bagi pak dia. Ni datuk. Gitu. Dan kemudian anak bagi bapa saudara datuknya yang seibu sebapa, dan demikianlah berterusan sampai habis. Itulah turutannya. Tapi tu tak berlaku, jarang berlaku lah. Biasa mati berlaku lah tu. Tinggal pak Kata musannif, maka segala asabahnya dalam ad-dalil nasah menyatakan bahawa tertib seterusnya ialah segala asabahnya atas tertib harta pusaka. Maka didahulukan orang yang jauh daripada jihah yang terdahulu atas orang yang terdekat daripada jihah yang terkemudian. Ni dia punya istilah ni. Maka didahulukan anak lelaki bagi saudara lelaki. Anak lelaki bagi saudara lelaki mana anak menakan. Dan ke bawah ini cucu cicit. Atas bapa saudara sebelah bapa, meskipun dekat nisbah susunannya. Dia kata tadi, didahulukan orang yang jauh daripada jihah yang terdahulu atas orang yang dekat daripada jihah yang terkemudian. Maka didahulukan anak lelaki bagi saudara lelaki, dan ke bawah atas bapa saudara sebelah bapa, meskipun dekat nisbah susunannya. Jikalau bersamaan pada jihah, bukannya dekatnya pada susunan wali, maka perlu diutamakan dengan yang paling dekat. Maka anak lelaki bagi saudara lelakinya sebapa lebih diutamakan daripada cucu bagi saudara lelaki yang seibu sebapa. Yang bersamaan. Jikalau bersamaan pada jihah, bukannya dekat pada susunan wali. Bersamaan pada jihah. Jadi furuk ni apa dia? Anak, cucu, cicit. Tu samalah jihah. Tapi ada yang dekat, ada yang jauh. Maka diutamakan hak paling dekat. Furuk yang paling dekat apa dia? Anak lah. Jadi anak lebih didekatkan, lebih diutamakan berbanding cucu. Betul. Mana tadi? Jadi jihah ni bersamaan satu jihah. Mana? Kalau furuk satu jihah. Kalau usul satu jihah. Hasyiah satu jihah. Sekarang ni yang bersamaan satu jihah, makna contoh furuk. Anak, cucu, cicit. Satu jihah sama. Hak yang diutamakan mana? Yang paling dekat. Paling dekat apa dia? Iaitu anak. Cucu, cicit jauh. Maka diutamakan anak dulu baru cucu. Dia tidak ada anak cucu dulu ke cicit dulu, tidak. Dia anak dulu, baru cucu, baru cicit. Okay. Bersamaan darjah. Habis. Persoal apa? Nota. 1, 3, 2. Okey, relax sebentar. Ada soalan? Pergi ambil ni. Wayar cas. Nak cas mana? Tu. Wayar cas. Tu yang bilik whiteboard tu ada marker pen. Tak ada marker pen. Dengan charger sekali lah. Charger yang charger wayar warna hitam. Charger phone. Ada situ. Satu ya.
Jadi jihah mana tadi? Saudara lelaki dengan pak saudara. Saudara lelaki dengan pak saudara, jihah lain-lain. Pak saudara lah. Lepas tu apa tadi? Saudara lelaki. Saudara lelaki dengan pak saudara, dua-dua ni sama-sama dia panggil hasyiah. Jihah berbeza. Okey, dia kata tadi, didahulukan orang yang jauh daripada jihah yang terdahulu. Didahulukan orang yang jauh daripada jihah yang terdahulu atas orang yang dekat daripada jihah yang terkemudian. Apa maksud dia? Okey, sekarang ni hasyiah ni dua. Pertamanya saudara lelaki dengan pak saudara. Sekarang ni pak saudara dengan anak saudara mana lagi dekat jihah dia? Anak saudara lah. Betul lah. Betul kan? Anak saudara, saudara. Saudara dengan bapa saudara, dua-dua tu dipanggil hasyiah. Jadi antara tertib wali, saudara dengan pak saudara, mana lagi dekat jihah dia? Dekat jihahnya saudara. Tiba-tiba lepas saudara tak ada, anak bagi saudara yang jadi wali, bukannya bapa saudara. Anak bagi saudara tu dia panggil orang yang jauh daripada jihah. Sebab nak dipanggil nak dibandingkan antara saudara dengan bapa saudara, saudara dekat, kemudian disusuli dengan bapa. Kalau ikutkan cucu jauh lagi, tapi didahulukan bukan cucu, anak. Kalau ikutkan anak jauh lagi. Tapi disebabkan walaupun anak bagi saudara tu jauh, tapi itu lebih didahulukan. Sebab apa? Sebab anak bagi saudara dia tu, bapa dia siapa dia? Saudara dia. Walaupun dia jauh nisbah apa? Jauh nisbah darajat, ni anak, ni saudara, ni bapa saudara. Bawah saudara anak. Bapa saudara tu selepas saudara sepatutnya. Tapi disebabkan anak saudara itu lahir daripada saudara, maka didahulukan anak saudara tu berbanding bapa saudara, walaupun dari sudut jihahnya jauh. Pangkat dia jauh. Tu Min jihah-jihah gitu. Bukan jihah arah. Jauh dengan perempuan tu. Ini kita buat wali. Anak tu lebih utamakan berbanding bapa saudara dulu. Sama anak cucu saudara dan ke bawah. Tu sama ke? Utama kan? Furuk. Tu dia kata hingga ke bawah tu. Dia tak pi dah. Dia kata hingga ke bawah ya. Mana wayah? Memanglah wayah tu nak sampai macam mana? Wayah tu. Ada satu tu je. Bukan ada satu paket tu je. Ada? Dalam bilik tu. Buat ambil stesen. Mana? Stesen. Nak ada tu. Nak mati ni. Kalau tap tu, Selcom tak berlaju. Dia mobile laju pula. Kalau kat atas tu baru Selcom laju. Ada soalan online. Cepat nak pergi mati ni. Satu 32. Sebalik selendang dan sucimu kasih. Online, ada soalan online.
singa Laila. Oh, lama ambil session. Ai, apa cerita? Apa buruk cerita? Sampai ke? Sampai sini saya. Saya tak sampai, kena seret ni. Menuju sampai. Ada. Tanya boleh tak? Oh, dah. Nanti saya. Wah, tak cukup saya sayang. Asbab apa dia? Asbab sayang. Jadi Hmm. kalau orang lain tu mengikut tentang apa ni? Kasih sayang kurang. Sama lah. Mana dia Sama. bapa paling banyak kasih sayang. Oh, itu. Oh, itu. Ni siapa? Anak gitu ya. Hah? Sebab anak gitu? Nah, sebab anak dia gitu ya. Apa sebab dia gitu? Tak kasih sayang. Allah. Ni. Cuba pegang. Ano tadi? Okey. Okey, ya ada. Tak ada hawashi. Hawashi. Hawashi ni pecah dua. Oi. Kita panggil saudara dengan bapa saudara. Okey, bapa saudara-saudara. Jadi ikut tertib wali, ni pertama. Ni kedua. Ni dia panggil jihah yang dekat. Ni dia panggil jihah yang jauh. Okey. Jihah yang dekat
nisbah wali lah. Jihah yang jauh ni nisbah dia ni. Dia ni dengan dia ni mana dekat, ni dekat, ni jauh. Tiba-tiba saudara ni ada anak. Anak saudara. Ada saudara ni dia panggil orang yang jauh ni. Orang yang jauh. Sebab apa? Sebab hak ni satu tabaqat namanya Hawashi. Satu jihah. Anak saudara ni dia bukan Hawashi asal ni tak. Dia furuk dia. Jadi orang jauh lah. Tapi bila dalam tertib wali, dia dekat, dia utamakan saudara, kemudian anak saudara. Walaupun anak saudara ni orang yang jauh. Ni apa? Dia panggil apa? Didahulukan orang yang jauh, ni orang jauh daripada jihah yang terdahulu, ni yang dahulu, dekat dulu. Atas orang yang dekat, orang yang dekat apa? Orang yang dekat nisbah jihah ni, nisbah jihah ni selepas saudara, hak dekatnya sepatutnya bapak saudara lah sebab dia satu tabaqat Hawashi. Tiba-tiba bila saudara dia ada anak, dan anak ni dia ikutkan, dia ni orang yang jauh, nisbah kepada tabaqat Hawashi ni. Dia jauh ni. Tapi diutamakan hak ni dulu juga. Diutamakan hak ni juga berbanding dengan bapak saudara. Walaupun bapak saudara ni, dia ni orang yang terdekat, nisbah saudara lah. Tapi dia jihad dia, ikut jihad dia, jihad dia terkemudian berbanding saudara. Saudara ni terdekat. Jihad saudara ni dekat. Jihad saudara, bapak saudara ni terkemudian. Jadi apa-apa yang berkait dengan saudara, yang lahir daripada saudara, semua diutamakan. Cucu, cicit, walaupun ni jauh. Jauh ni, jauh dah. Ni Hawashi yang jauh lah. Ni Hawashi yang dekat. Yang jauh ni, jihad yang jauh ni sebuah hak ni. Saudara dekat lagi dari sudut tertib wali. Berbanding saudara, tapi dia satu tabaqat Hawashi. Dia satu tabaqat Hawashi. Ni jadi orang yang jauh, orang yang dekat dengan Hawashi lah. Ni orang yang jauh nisbah Hawashi. Tapi walaupun dia jauh, diutamakan hak ni juga kerana dia lahir daripada saudara. Yang mana saudara ni Hawashi, lagi pula jihad dia dekat dengan wali. Walaupun bapak saudara ni satu tabaqat Hawashi dengan saudara. Tu. Itulah cerita dia. Oh. Kemudian kata dia, qala al-muallif rahimahullahu taala qaidatun. Mana? Beberapa kaedah tertib wali asabah. Kaedah yang pertama, maka yang jauh daripada pihak yang dahulu itu, maka yang jauh daripada pihak yang dahulu itu didahulukan jadi wali atas pihak yang hampir yang lain. Ni lah tadi tu. Seperti anak saudaranya, jika terkebawah sekalipun didahulukan. Jika terkebawah sekalipun makna cucu, cicit dan ke bawah. Didahulukan anak saudara dia, cucu saudaranya, cicit saudaranya atas mamaknya, yakni pak saudara dia. Pak saudara tu, dan jika ia mamaknya itu hampir sekalipun. Hampir sekalipun. Nombor 4, yakni maka bermula wali yang jauh, padahal ia wali yang jauh daripada jihah yang dahulu itu. Mana jihah yang dahulu? Saudara. Didahulukan akan jihah yang dahulu menjadi wali atas wali yang hampir. Wali aqrab lah. Padahal ia wali itu daripada jihah yang takhir, jihah yang jauh. Okey. Seperti anak saudara, jika terkebawah sekalipun. Anak saudara jihah takhir, jihah bawah, tapi didahulukan. Okey. Seperti anak saudara, jika terkebawah sekalipun, cucu saudara, cicit saudara, maka didahulukan anak saudara dan ke bawah tu atas bapak penakan. Dan jika adalah bapak penakan itu daripada wali yang hampir sekalipun, maka anak saudara ini dikatakan darjatnya darjat anak saudara terlebih jauh, tetapi pihak anak saudara itu terdahulu. Nisbah nisbah satu tabaqat dengan Hawashi dia jauh lah.
Tapi dia diutamakan dulu berbanding bapa saudara. Pada tertib bab pusaka. Okey. Kerana jihah yang anak saudara ada itu, iaitu jihah yang anak saudara ada tu. Jihah ukhuwah. Kesaudaraan. Bukan ukhuwah tu, rapat ukhuwah bukan. Ukhuwah ni kesaudaraan. Jadi, kesaudaraan ada. Anak saudara, sabit kesaudaraan juga. Kalau bapa saudara tu lain lah. Maka iaitu jihad ukhuwah tu terlebih didahulukan daripada pihak yang bapa saudara ada, iaitu jihad umumah. Umumah ni ke bapa saudaraan. Itulah cara terjemah. Macam ubuwah. Ubuwah tu kebapaan. Bunuwah keanakan. Umumah ke bapa saudaraan. Ukhuwah kesaudaraan. Tu dia panggil maqulah idhafah. Maqulah idhafi. Kalau ilmu maqulah asyarah, maqulah idhafi. Kenapa kita kata dia bapa? Kerana sabit kebapaan bagi dia. Kerana dia tu melahirkan anak tu. Maka sabitlah dia itu bapa, dan orang yang dilahirkan itu anak. Nisbah bunuwah, keanakan. Jadi diutamakan anak saudara berbanding pak saudara ialah kerana apa? Kerana saudara, anak saudara, cucu saudara, cicit saudara ni di bawah satu jihah namanya ukhuwah. Walaupun jihah ukhuwah itu jauh sekalipun, tapi di bawah satu kelompok jihah ukhuwah, maka dia utamakan berbanding jihah umumah. Walaupun jihah umumah ke bapa saudaraan tu lebih dekat sekalipun. Kaedah yang kedua, dan jika ada bersamaan pihaknya tetapi tiada hampir, maka didahulukan yang hampirnya. Okey, mana ni? Yakni jika ada bersamaan pada pihak wali dan jihahnya jihah wali, tetapi tiada bersamaan pada darjat hampir dan jauh wali itu, yakni setengahnya hampir dan setengahnya jauh, maka didahulukan wali yang terlebih hampir yang kita sebut tadi. Mana? Jihahnya sama, contoh furuk. Ada anak, cucu, cicit. Mana lebih dekat antara satu jihah tu? Dekatnya anak lah. Maka kalau dia ada anak, ada cucu, maka lebih utama anak tu baru untuk jadi wali, bukannya cucu. Kalau cucu, cicit, lebih utama cucu, bukannya cicit. Gitu lah. Kalau anak, cicit, anak lah. Itu. Tu kaedah kedua. Seperti contoh dia, seperti anak saudara yang sebapa. Ni contoh anak saudara yang sebapa didahulukan daripada anak bagi anak saudaranya. Anak bagi anak saudaranya. Tadi seperti anak saudara yang sebapa, mana anak menakan lah, lebih diutamakan daripada cucu menakan. Lebih diutamakan daripada cicit menakan. Dari sudut menakan itu sama, tapi dari sudut tertib dia anak lebih didahulukan berbanding cucu. Kemenakan itu sama. Kemenakan ataupun ke bapa saudara, ke anak saudaraan itu sama, cuma jihah berbeza, cuma tahap berbeza, iaitu anak lebih dahulu daripada cucu, maka anak saudara lebih dahulu daripada daripada cucu saudara. Walaupun cucu saudara tadi itu seibu sebapa dengan dia. Tu dia kata tu. Didahulukan anak saudara yang sebapa daripada anak bagi anak saudaranya yang perempuan yang seibu sebapa dengan dia. Kalau cucu tu seibu sebapa, kalau anak saudara sebapa ya, maka diutamakan anak saudara yang sebapa daripada cucu saudara yang seibu sebapa. Kerana apa? Kerana jihah sama, tapi yang lebih utamakan anak daripada cucu. Kaedah tu nombor satu, dia kata yakni dengan perempuan, dengan perempuan. Ta'aluk pada kata saudaranya yang seibu sebapa. Ta'aluk dengan tu, ta'aluk pada kata apa? Saudaranya yang seibu sebapa dengan dia, dengan mana? Dengan perempuan. Dengan tu ta'aluk mana? Ta'aluk pada kata saudaranya yang seibu sebapa. Tu kalau ibaratlah. Maka anak saudara yang sebapa itu bersamaan ia anak saudara yang sebapa dengan cucu saudara seibu sebapa pada jihah, iaitu sama-sama jihah ukhuwah. Okey. Tetapi keduanya bersalahan pada hampir dan jauh. Sama-samanya jihad ukhuwah, cuma seorang hampir, seorang jauh. Mana hampir? Anak. Mana jauh? Cucu. Mana jauh lagi? Cicit.
maka didahulukan anak saudara menjadi wali atas anak bagi anak saudara kerana ia anak saudara terlebih hampir daripada nyonya anak bagi anak saudara. Oh, main asak gini weh. Kaedah yang ketiga, dan jika adalah bersamaan dua wali pada darjat dua wali, tetapi adalah salah seorang daripada kedua nyonya wali itu yang memerdekakan dia. Dan jika adalah bersamaan dua wali pada darjatnya, tetapi pada darjat nyonya wali, tetapi adalah salah seorang daripada kedua nyonya wali itu yang memerdekakan dia perempuan, atau saudara nyonya perempuan yang seibu dengan perempuan tu, maka didahulukan orang yang memerdekakan dia ataupun saudaranya yang seibu dengan dia jadi wali bagi perempuan. Tak tahu melok tu. Nombor 2, yakni dia bagi jelas lagi, jika adalah bersamaan dua wali pada darjat kedua nyonya wali, tetapi adalah salah seorang daripada kedua nyonya wali itu sebagai penghulu yang memerdekakan perempuan itu. Jadi orang yang merdeka dia panggil mu'tiq. Orang yang dimerdekakan dia panggil atiq. Kalau perempuan atiqah lah, kalau lelaki atiq. Kalau yang merdekakan lelaki mu'tiq, kalau perempuan mu'tiqah. Sekarang ni yang salah seorang daripada wali tu ialah mu'tiq dia, orang yang merdekakan dia. Atau salah seorang daripada keduanya nyonya wali itu sebagai saudara seibu dengan perempuan itu. Saudara seibu dengan perempuan itu. Saudara seibu, makna ibu sama pak lain. Maka hendaklah didahulukan penghulu mu'tiq itu atau saudara, yakni saudara seibu tadi, jadi wali bagi perempuan. Kerana bahawasa kedua mu'tiq dan saudara seibu tu terlebih kuat nisbah asabah. Ni kan dipanggil masalah berkaitan dengan asabah. Maka dari sudut asabahnya mu'tiq lebih diutamakan. Mu'tiq lebih diutamakan. Selepas mu'tiq adalah yang kat belakang tu. Didahulukan anak mu'tiq, kemudian cucu mu'tiq, kemudian bapak mu'tiq, kemudian bapak saudara yang seibu sebapak, kemudian saudara sebapak. Gitulah satu. Kau dia kata, jadi Kasyfun Niqab kita ada. Bersamaan darjat pada dua wali dalam keadaan salah seorangnya ialah orang yang merdekakannya atau saudaranya yang seibu dengannya. Kata musannif kaedah yang ketiga, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyatakan bahawa jikalau terdapat dua orang anak lelaki bagi bapa saudaranya sebelah bapa. Jikalau terdapat dua orang lelaki, mana dua orang yang sama darjat. Mana? Dua orang anak lelaki bagi bapa saudaranya, ni contohlah. Dua orang anak lelaki bagi bapa saudaranya. Kalau ikut tertib tu jauh tu. Anak lelaki bagi bapa saudaranya, makna sepupunya. Sebelah bapa. Dia ada dua orang sepupu sebelah bapa. Dia ada dua orang ataupun kita bahasakan dua orang anak lelaki bagi bapa saudaranya sebelah bapa. Ialah bapa saudara memang sebelah bapa. Asal dia untuk kira wali tu. Iaitu salah seorang daripada dua orang anak lelaki itu seibu sebapak dan seorangnya lagi sebapak sahaja. Akan tetapi dalam masa yang sama dia ialah saudara bagi perempuan tersebut sebelah ibu sahaja. Maka orang yang kedua tersebut menjadi wali bagi perempuan tersebut kerana bahawasanya dia menurun daripada datuk dan ibunya, sedangkan orang yang pertama menurun daripada datuk dan nenek. Jika terdapat dua orang anak lelaki bagi bapa saudaranya sebelah bapa, iaitu salah seorangnya seibu sebapak dan seorangnya lagi sebapak sahaja. Akan tetapi dalam masa yang sama dia ialah saudara bagi perempuan tersebut sebelah ibu sahaja. Dua orang anak lelaki bagi bapa saudara sebelah bapa, iaitu salah seorangnya seibu sebapak
dan seorang yang lagi sebapa sahaja. Kan tetapi dalam masa yang sama dia ialah saudara bagi perempuan tersebut sebelah ibu sahaja. Orang yang kedua tersebut menjadi wali orang sini daripada datuk dan ibunya. Sedangkan orang yang pertama menurun daripada datuk dan nenek. Di sini juga. Anak lelaki bagi bapa saudara yang seibu sebapa. Kata anak lelaki bagi bapa saudara sebelah apa? Seorang-seorangnya seibu sebapa. Anak lelaki sebapa, anak lelaki sebapa tambah saudaranya sebelah ibu bagi bapa. Okey, sekejap. Kita lukis ni. Amirah Ahmad kahwin dapat anak lepas tu nikah. Anak lelaki bagi bapa saudara yang seibu sebapa. Okey. Anak lelaki sebapa. Anak lelaki bagi bapa saudara sebapa. Betul. Anak lelaki tadi lelaki bapa saudara iaitu ibunya seorang lelaki sebapa saja. Okey. Anak lelaki bagi bapa saudara yang sebapa. Sebapa maknanya satu bapa. So, saudaranya sebelah ibu bagi perempuan. Tambah saudaranya sebelah ibu bagi perempuan. Saudaranya sebelah ibu bagi perempuan. Contoh. Saudaranya sebelah ibu bagi perempuan. Saudaranya sebelah ibu bagi perempuan. Anak lelaki sebapa. Anak lelaki sebapa pula. Anak lelaki bagi bapa saudara sebapa. Dan tambahan pula saudaranya sebelah ibu bagi perempuan. Kita lukis je. Nampak ni. Saudaranya sebelah ibu. Anaknya lelaki sebapa. Anaknya lelaki sebapa. Anak lelaki. Jikalau terdapat dua orang anak lelaki bagi bapa saudaranya sebelah bapa, iaitu salah seorangnya seibu sebapa dan seorang lagi sebapa sahaja, tetapi dalam masa yang sama dia ialah saudara bagi perempuan tersebut sebelah ibu sahaja. Okey. Okey, anak lelaki. Okey, faham. Okey, kena pegang ni. Oh, kawan tu pergi mana? Hilang tu pergi. Allah, jengkring. Okey. Mau pening kan? Bak kahwin pun pening. Macam mana Nabi nak kahwin? Ibarat kita lepas lagi. Mana cerita ni? Itu ada benda. Okey, contoh. Contoh Azam. Ada seseorang yang bernama Azam. Dia ni bernikah dengan contohnya Amirah. Okey. Lepas dia menikah, dia pun jima. Jima contohnya keluarlah anak. Ada 4 anak. Contoh ni 4. Nak 2 boleh.
Pertamanya nama Azam Ondan. Contoh. Keduanya Khairul. Ada perempuan tak? Tak ada. Tiganya ialah Nabil. Keempatnya ialah Nabil. Nabil Kokoot. Gitu. Kemudian apa pada tu? Azam Pondan ni kahwin dengan Nur. Allah, pen merah pun macam tak semangat tu. Nabil Kokoat ni pula bernikah dengan Hafizah. Dia nak Hafizah. Memang Hafizah lah. Pen pun almarhum ni. Hafizah. Lepas tu jima juga. Dapat 2 orang. Satu namanya Subhi. Satu namanya Haziq. Okey, selesai ni. Ni pun jima juga. Dapat 3 orang. Dapat 3 orang. Contoh nama Ahmad, Karim, Zaidan. Apa lagi Okey. Kahwin. Lepas tu ni Azam. Ni isteri pertama Lepas tu dia nikah lagi. Dia nikah lagi. Contohnya Fatimah, isteri kedua. Ni isteri kedua. Okey. Dia pun jima juga. Okey. Dapat 2 orang je. Sebab dah tua dah. Nama Ali. Ni Mamat. Okey. Lepas tu lepas ni kahwin kan? Kahwin. Mana yang merah ni orang luar lah. Orang luar. Tapi merah dia, pen merah, tak apa nak pen merah kan? Okey, kira ni saudara kan? Saudara. Ni panggil apa? Saudara sebapak, seibu sebapak lah. Dia panggil saudara seibu sebapak. Antara mereka lah. Antara mereka ni dengan mereka ni dia panggil saudara apa? Sebapak apa yang azam ya? Lepas tu tiba-tiba Azam Pondan mampus. Mati. Lepas tu Nur ni pergi nikah dengan Mamat. Lain macam ni. Bila nikah dengan Mamat, sila. Betul. Okay. Bila menikah dengan Ahmad, jima lahir 2 orang. Nabil Ahmad. Hak ni Ahmad Nabil. Itu. Okey. Hak ni apa dia? Ini dia panggil, kalau nisbah hak ni anak menakan dia lah. Maknanya depa 5 ni nisbah ni jadi pak menakan. Kan? Ini nisbah ni jadi pak menakan lah. Dia panggil apa? Bapak saudara seibu sebapak. Kalau ni, kalau Mamat Ali ni
bapak saudara sebapak. Betul. Lepas tu, nak cerita. Nak cari pucuk. Lepas tu, yang dia kata tadi apa? Anak lelaki bagi bapak saudara yang seibu sebapak. Dia tulis tu. Boleh mana? Okay. Yang kita nak carinya 2 orang je. Oh, nak habis hari ni pun. Anak lelaki bagi, oh lupa lah, kena ada seorang perempuan. Contoh nama dia Jamilah. Kita ikut mazhab dia. Okey, yang kita nak point sekarang ni, perempuan ni nak kahwin. Jamilah nak kahwin. Okey, kita nak cari 2 orang. Anak lelaki bagi, aduh, saya tu di atas lah. Panjang benar cerita. Anak lelaki, kita nak carinya anak lelaki bagi bapa saudara yang seibu sebapa. Satu. Yang kedua, kita nak cari anak lelaki sebapa, apalah, anak lelaki bagi bapa saudara. Anak lelaki bagi bapa saudara sebapa. Dalam masa yang sama, dia ni ialah saudaranya sebelah ibu bagi perempuan. Okey, kita cari pertama dulu. Mana tadi? Hilang. Tidak ni. Okey, betul tu. Okey. Anak bapa saudara yang seibu sebapa bagi Jamilah. Siapa dia? Anak lelaki bagi bapa saudara yang seibu sebapa bagi Jamilah. Siapa dia? Haziq dengan Subhi. Betul tak? Dengan buat pening itu. Dah lah pening dah ni. Dengan pening lagi. Sebab apa kita kata gitu? Anak lelaki bagi bapa saudara. Cari bapa saudara dulu. Jamilah ni bapa saudara dia, Nabi Kokoat, Nabi Khairul Azam Pondak. Ni pak dia. Khairul Nabi Kokoat. Lepas tu anak dia ni yalah ada. Kalau kita pun Nabi lagi ada lah. Okey, ni anak lelaki bagi bapa saudara yang seibu sebapa. Okey. Anak lelaki bagi bapa saudara sebapa. Cari hak tu dulu. Anak lelaki bagi bapa saudara sebapa. Okey, cari bapa saudara sebapa dulu. Ahmad Ali. Anak dia Ahmad Nabi Ahmad. Lepas tu dalam masa yang sama saudaranya sebelah ibu. Dalam masa yang sama saudaranya sebelah ibu. Ni ya? Nabi Ahmad ya? Alah, ni. Tu yang kata dalam masa yang sama tu. Anak lelaki. Pak saudara sebapa. Okey, pak saudara sebapa ni. Sebab ni nikah nombor 2. Lepas tu anak dia. Okey. Dalam masa yang sama saudaranya sebelah ibu bagi perempuan. Adik-beradik dia. Faham? Ni Muhammad Ali ni sebuah Jamilah ni pak saudara sebapa. Lepas tu ada anak dia. Dalam masa yang sama dia ni saudaranya sebelah ibu. Ibu dia kan kahwin dengan Muhammad ni.
Ni kan kata mati tadi, mampus ni. Pas mampus, dia nikah dengan ni, lahir hak ni. Maka okey, sebelum dia kahwin dengan ni, hak ni jadi anak lelaki bagi pak saudara sebapak. Pas dia nikah, tambah satu cerita lagi, saudaranya sebelah ibu. Bukan sebelah bapak. Alah dia nikah lain. Patutnya kalau dia tak kahwin dengan dua tu jadi sepupu lah. Mana? Kalau Mamat ni kahwin dengan perempuan lain jadi sepupu lah kepada Jamilah. Gitu. Ni kita Jamilah nak kahwin dengan, siapa nak jadi wali dia? Tu yang buat point ni. Okay, sekarang ni kita ni nombor satu, ni nombor satu ni nombor dua. Jadi ikut kita tadi, mana dahulu dulu? Mana dahulu? Mana dahulu tadi? Lupa dah. Apa yang dahulu tadi? Tu dia kata apa? Kaedah ketiga, dan jika adalah bersamaan dua wali pada darjatnya. Bersamaan dari sudut anak lelaki bagi pak saudara. Bersamaan. Okey. Tetapi salah seorang daripada keduanya yang memerdekakan dia, okey, merdeka itulah, atau saudaranya yang seibu dengan dia, maka didahulukan nombor dua. Hak ni kena jadi wali. Hak ni kena jadi wali. Kena utamakan ni wali berbanding hak ni. Panjang story. Tak pernah orang buat ni taswir Dohul Bak gini. Biasa baca-baca hamba tak sudah. Kita pun pening kau kita duk taswir. Masa buat kasual nikah tu, macam mana nak bagi boleh? 2 jam pun boleh. Baru dapat. Selesai.